Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas saya dah jelaskan pada tuan-tuan tentang maf'ulun bih. Ingat tak? Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih maknanya yang kena buat. Ya. Yastahyuna nisa'akum. Yastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan hidup. Itu fi'il kan, mereka membiarkan hidup ataupun mereka hidupkan, bukan mereka hidupkan, mereka bagi nyawa, tapi mereka membiarkan hidup nisa'akum. Siapa yang mereka membiarkan hidup? Ada tak tulis kat dalam rangkap tu? Ada, iaitu nisa'a. Semua tuan-tuan jawab dengan jawapan yang betul. Nisa'akum, perempuan-perempuan itu ataupun anak-anak perempuan itulah yang dibiarkan hidup oleh mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu ialah bangsa Kipti ataupun Fir'aun dan kuncu-kuncu dia. Itu kita panggil maf'ulun bih, yang kena buat. Kalau Ali, dia makan nasi, perbuatannya dia makan. Ya, yang kena makan apa? Nasi. So nasi itulah maf'ulun bih. Tuan-tuan ingat kan? Baik, hari ni pelajaran maf'ulun bih yang kedua, tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan kena ingat saya punya petua. Ingat petua ni sampai bila-bila. Ingat petua ini sampai bila-bila. Petuanya ialah dhamir selepas fi'il menjadi maf'ulun bih. Dhamir selepas fi'il menjadi maf'ulun bih. Dhamir apa? Ganti nama diri kan? Ganti nama diri yang melekat selepas kalimat perbuatan. Dhamir ganti nama diri yang melekat selepas kalimat perbuatan secara automatik menjadi maf'ulun bih. Dhamir selepas fi'il menjadi maf'ulun bih. Itu dia punya kaedah dia. Maksudnya apa? Maksudnya gini tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, kemudian lepas kalimat fi'il tu ada ganti nama diri melekat dengan kalimat fi'il tersebut. Ganti nama diri ni melekat selepas kalimat perbuatan tu. Jadi ganti nama diri itu memang secara automatik dia menjadi yang kena buat ataupun maf'ulun bih. Saya ambil satu contoh yang mudah. Ahmad dia baca. Itu fi'il kan? Ahmad dia baca kitab. Apa yang kena baca? Kitab. Itu pelajaran yang lama. Okey. Sekarang ni pelajaran kedua. Ahmad dia melihat ku. Nampak tak? Ahmad dia melihat ku. Tadi kitab tadi tu maf'ulun bih, tuan-tuan tahu kan yang kena baca kan? Okey, dengar tuan-tuan. Ahmad dia melihat ku. Dia melihat ialah kalimat perbuatan. Selepas kalimat perbuatan tu ada ganti nama diri ku. Betul ke tidak tuan-tuan? Secara automatik ku tu yang kena lihat oleh si Ahmad itu. Ahmad dia melihat mu. Siapa yang kena lihat? Mu. Ahmad dia melihat mereka, home. Siapa yang kena lihat? Mereka. Jadi kaedahnya ialah ganti nama diri, tak kira lah ganti nama diri itu mu ke, nya ke, ku ke, mereka ke, kamu ke, tak kira lah. Asal ada ganti nama diri, dia melekat tuan-tuan. Dia melekat. Jangan ada selang dulu tau. Dia melekat. Dia melekat betul-betul dengan kalimat perbuatan. Secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Dhamir melekat dengan fi'il automatik ataupun dhamir melekat dengan fi'il menjadi maf'ulun bih. Itu kaedah dia. Dhamir melekat dengan fi'il menjadi maf'ulun bih. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan secara automatik, ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. Dia memarahi ku. Siapa yang kena marah? Ku. Dia menyayangi mu. Dia menyayangi fi'il kan? Siapa yang kena sayang? Mu lah. Faham tak? Jadi ganti nama diri yang melekat selepas kalimat perbuatan secara automatik tuan-tuan, dia menjadi maf'ulun bih. Tapi mu, ku, nya, itu semua tuan-tuan jangan bagi baris atas kat ujung dia, salah. Sebab dia adalah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi kan? Mu, ku, dia kan isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat ke tidak? Gelarannya apa? Isim ganti nama diri. Betul ke tidak? Jadi semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi, bukan semualah, ada beberapa yang boleh ubah. Tapi dengar, secara umumnya, tuan-tuan dengar juga kaedah ni. Semua ganti nama diri ataupun semua kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. Ingat tak? Mabni. Apa makna mabni? Kebal. Mabni makna apa tuan-tuan? Mabni maknanya kebal. Jadi ganti nama diri ialah kalimat isim. Mu, ku, mereka, dia, aku, saya, awak, tak kira. Semua ganti nama diri ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia apa? Gelaran dia isim ganti nama diri. Betul ke tidak?
Jadi semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi, tak kira lah isim ganti nama diri ke, isim mewakili ke, isim tanya ke, isim tunjuk ke, yang tuan-tuan dah belajar tu, semua isim yang ada ganti nama diri, dia kebal. Dia apa? Mabni. Sebut mabni. Mabni maknanya kebal. Jadi tuan-tuan jangan pandai-pandai nak ubah. Katalah kom. Katalah dia melihat kamu. Kamu tu kom. Jadi jangan tuan-tuan kata dia melihat kom tu, tuan-tuan letak koma. Kenapa mim tu tak baris atas? Dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena baris mansub, kena baris atas. Sabar. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia mabni. Jangan memandai-mandai nak tukar dia punya baris hujung. Yang tuan-tuan boleh ubah hanya isim-isim yang biasa. Betul ke tidak? Dia melihat Ahmada, boleh lah. Dia melihat Muhammadah, boleh lah. Sebab apa? Ahmadah, Muhammadah itu isim biasa. Dia melihat kitabah, dia melihat al-masjidah, itu semua boleh lah tuan-tuan. Itu semua isim biasa. Tapi kalau kom, itu tak boleh tukar tuan-tuan. Ganti nama diri dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia ialah isim ganti nama diri. Dia mabni. Dia apa tuan-tuan? Dia mabni. Kita ada contoh hari ni. Kita ghostan sikit ayat yang sama tuan-tuan ni, masih lagi dalam ayat yang ke-49 daripada surah Al-Baqarah, tapi kita ambil wa idh najainakum. Kita pernah belajar ayat ni, tapi dulu kita belajar bahaskan tentang perkara lain. Hari ni kita bahaskan tentang perkara maf'ulun bih. Wa idh najainakum min ali fir'aun, ayat muka surat 8 ayat yang atas sekali, wa idh najainakum. So tuan-tuan ready, kita akan masuk video yang kedua insya-Allah.